Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So pada hari ini kita akan masuk ke dalam topik 6 iaitu polynomials. So kita lihat pada paragraf yang pertama iaitu algebra operation on polynomials. So operasi yang terlibat ataupun operation yang terlibat dalam polynomials ada 4 iaitu addition, subtraction, multiplication dan juga division. So ini 4 operasi yang asas iaitu penambahan, penolakan, pendaraban dan juga pembahagian. So kita lihat kepada addition and subtraction terlebih dahulu. So addition and subtraction kepada sesuatu polinomial iaitu let's say for example polynomial of px dan juga qx boleh dilakukan apabila kita kumpulkan dengan term yang sama ataupun dengan koefisien yang sama. So apabila kita nak buat addition ataupun subtraction di antara dua polinomial iaitu px dan juga qx, so kita boleh kumpulkan mengikut term yang sama ataupun koefisien yang sama. So kita jump into example terus. Lihat pada example yang pertama iaitu px diberi 2x to the power of 4 minus 5x cubed minus 4 and polynomial of qx equal to x to the power of 4 plus x cubed plus 3x squared plus 4x. So the instruction is determine px plus qx. So soalan ni inginkan kita untuk mencari hasil tambah di antara polynomial of px dan juga polynomial of qx. Okey. So saya salin soalan px plus qx. Okey, kita lihat. So polynomial of px is 2x to the power of 4 minus 5x cubed minus 4. Okay. And then kita tambahkan dengan lebih selamat untuk kita buat bracket sebab kalau operasi tolak nanti dia akan berubah simbol. Okay, so tambah dengan polynomial of qx iaitu x to the power of 4 plus x cubed plus 3x squared and then plus 4x. Okay, close bracket. Then what happen then? Kita boleh open bracket. And then kita akan dapat 2x to the power of 4 minus 5x cubed minus 4 plus x to the power of 4 plus x cubed plus 3x squared and then plus 4x. Okay. Bagaimana kita nak menjalankan operasi tambah dan juga tolak? Tambah dan juga tolak bagi polinomial. So kita mengikut koefisien. Koefisien iaitu contohnya kuasa 4 dengan kuasa 4 and then kuasa 3 dengan kuasa 3, kuasa 2 dengan kuasa 2, x dengan x dan constant dengan constant. So kita lihat yang pertama. So 2x to the power of 4, so kita cari x kuasa 4 juga. Oh, ada satu kat sini. So 2x to the power of 4 plus x to the power of 4, kita akan dapat 3x to the power of 4. Okay, and then kita lihat untuk x to the power of 3. So negative 5x to the power of 3 plus x to the power of 3. So kita akan dapat negative 4x to the power of 3. Okay, then coefficient of x squared hanya ada 3x squared saja. So kita ambil 3x squared, so plus 3x squared and then coefficient of x only plus 4x and then lastly adalah constant negative 4. So minus 4. So inilah jawapan bagi px tambah qx. Okay, semudah itu saja. Kita teruskan lagi pada soalan B. Soalan B. Kalau tadi addition, kali ini subtraction. So px minus qx, bersamaan dengan so 2x to the power of 4 minus 5x cubed minus 4. Okay. And then operasinya adalah subtraction. So tolak, jangan lupa untuk buat bracket. So ada bracket x to the power of 4 plus x cubed plus 3x squared plus 4x. Okay. So and then kita boleh open bracket. So kita akan dapat 2x to the power of 4 minus 5x cubed minus 4. And then open bracket, kita akan dapat negative x to the power of 4 negative x to the power of 3, negative 3x to the power of 2, and then negative 4x. Okay, so in order kita nak buat operasi
ataupun operation of addition and subtraction, kita kumpulkan mengikut term yang sama ataupun koefisien yang sama. So apa yang boleh kita buat di sini adalah 2x to the power 4 minus with x to the power 4, kita akan dapat x to the power 4 only. And then untuk coefficient of x cube, so kita akan dapat negative 5x cube minus x cube. So kita akan dapat negative 6x cube. Okay, and then untuk coefficient of x squared, kita ada negative 3x squared only. Then untuk coefficient of x, kita ada negative 4x. And lastly for constant, kita akan ada negative 4. So ini adalah hasil subtraction between px and qx. Okay, so itu untuk addition dan juga subtraction. So kita jump kepada operation yang seterusnya, iaitu multiplication. So multiplication ataupun pendaraban. Okay, mudah saja. So dia ada bagi note kat sini. Note that every term in one polynomial is multiplied by each term in the other polynomial. So apabila kita buat multiplication, every term di dalam satu polinomial itu akan didarabkan dengan setiap term yang ada pada polinomial yang lain. Okay, lihat pada example. So given px equal to x squared minus x minus 1 and polynomial of qx equal to 2x cubed minus x squared plus 1. So determine for qx. So ada 4 di hadapan. Okay, ada 4 di hadapan dan kita kena darabkan dengan polynomial of qx, iaitu 2x cubed minus x squared plus 1. Okay, so what happen here, kita boleh expandkan dia. So expandkan dia, so dia akan jadi 4 times 2x cubed akan dapat 8x cubed. And then 4 times negative x squared akan dapat negative 4x squared. And then 4 times 1 akan dapat positive 4. So inilah hasil untuk 4qx. Okay, mudah saja. Okay, kita lihat kepada contoh yang seterusnya, iaitu px darabkan dengan qx. Okay, px, okay, polynomial of px multiply with polynomial of qx. So salin soalan dahulu. So yang pertama kita akan ada px darabkan dengan qx, betul? Okay, so kita buat terus. Px iaitu x kuasa 2 tolak x tolak 1 darabkan dengan 2x cube minus x squared plus 1. Okay, so cantik. Sekarang ni macam mana kita nak buat multiplication untuk antara dua polinomial ni? Okay, so mudah saja. Yang pertama, first term ataupun first term dalam polynomial of px perlu didarabkan dengan setiap term yang ada di dalam polynomial of qx. Okay, so contoh yang pertama mudah untuk saya tuliskan begini, iaitu x squared perlu didarabkan dengan setiap term yang ada di dalam polynomial of qx, iaitu 2x cubed minus x squared plus 1. Okay, and then kita tengok yang kedua adalah negative x. So kita ambil negative x. So untuk second term pada polynomial of px perlu didarabkan dengan setiap term yang ada dalam qx. So negative x perlu didarabkan dengan setiap term yang ada dalam qx. So akan dapat macam inilah. And then kita dah buat second term. Sekarang kita pergi kepada third term. Third term untuk polynomial of px iaitu negative 1 perlu didarabkan dengan setiap term yang ada dalam qx. So okay, so, kita buat macam tu, and then apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu expandkan dia. Okay, so kita expandkan, so kita akan dapat 2x cubed times x squared akan dapat 2x to the power of 5, and then saya akan dapat negative x to the power of 4, and then plus x to the power of 2. Okay, so untuk second term kita akan dapat negative 2x to the power of 4,
and then positive x to the power of 3, and then negative x. Untuk third bracket kita akan dapat negative 2x cube, okay, plus x squared, okay, plus x squared, and then negative 1. Okay, so kita dah dapat explain semuanya. Apa yang perlu kita lakukan untuk selesaikan subtraction dan juga addition adalah kita kumpulkan mengikut coefficient. So kita lihat pada coefficient yang pertama. So coefficient yang pertama iaitu kuasa 5. Ada tak kuasa 5 yang lain? Okay, tak ada. So hanya ada satu saja, bermaksud tersalin semula. So 2x to the power of 5. And then kita lihat pada coefficient of x to the power of 4. So ada negative x to the power of 4 minus with negative 2x to the power of 4. So kita akan dapat hasilnya adalah negative 3x to the power of 4. And then kita lihat pada coefficient of x cube. So x cube minus 2x cube. So kita akan dapat negative x cube. Okay, and then kita pergi kepada x squared. So x squared plus x squared, kita akan dapat 2x squared. And then coefficient of x, kita ada hanyalah negative x. So salin semula negative x. And then constant pun kita ada satu sahaja, iaitu negative 1. So negative 1. So this is the final answer untuk px multiply with qx. Okay, kita lihat kepada operation yang seterusnya, iaitu operation of division. Okay, so kita lihat pada nota ni. In the division of integer 11/2. Okay, so kamu lihat dulu, saya cuba tunjukkan. Let's say kita buat operasi bahagi, iaitu 11 kita bahagikan dengan 2. So in order kita buat operasi bahagi ni, so kita akan darabkan dengan 5. 2 darabkan dengan 5. So kita akan dapat hasilnya 10. So kita kena tolakkan dan kita akan dapat bahaginya 1. So berdasarkan operasi bahagi yang saya tunjukkan ini, so kita boleh simpulkan bahawa yang di dalam ini, iaitu 11, itu adalah kita punya polinomial, iaitu px kita. Manakala yang di luar ini adalah divisor ataupun pembahaginya. So divisor kita tulis sebagai dx, divisor, pembahagi. And then hasil yang kita dapat di atas ni adalah quotient, quotient, ataupun kita tulis sebagai qx. And then baki ni kita panggil sebagai remainder, ataupun kita notekan sebagai rx. Okay. So maksud apabila kita melakukan pembahagian, boleh saya simpulkan bahawa, contohnya, so kalau di dalam ini adalah 11 itu adalah px, so px bila kita bahagikan dengan divisor, iaitu dx, so hasil yang di atasnya kita akan dapat qx. Dan baki yang di bawah tu kita akan dapat rx, iaitu remainder. So itu cara penulisan dia. So bagaimanakah dia dapat 5 tambah 1/2 ni? Okay, actually 5 tu adalah dia punya qx. So px bersamaan dengan 5 tambahkan dengan rx bahagi dx, iaitu 1/2. 5 tambah 1/2. So kita tengok. So boleh kita bermaksud statement di atas juga boleh diekspres dalam bentuk seperti yang tertulis, iaitu 11 equal to 5 times 2 plus 1, iaitu divisor darabkan dengan quotient plus remainder. Okay. So kalau kamu lihat betul-betul, bentuk yang pertama iaitu 11/2 sama dengan 5 tambah 1/2 ni, dia berasaskan kepada bentuk ini, iaitu px bahagi dx. 11 kan kita punya polynomials, and then 2 adalah divisor. So hasilnya kita akan dapat quotient. 1 itu adalah remainder, 1 itu adalah remainder, dan 2 itu adalah kita punya divisor. So ini adalah bentuk yang pertama. Manakala 11 sama dengan 5 darab 2 tambah 1 itu adalah bentuk yang kedua ni, iaitu 11 tu adalah px kita, 5 itu adalah kita punya quotient, and then 2 itu adalah divisor. So
dx darab qx ataupun qx darabkan dengan dx, and then tambahkan dengan remainder iaitu 1. So dapatlah rx kat sini. So ada dua bentuk yang kamu boleh tulis untuk dalam bentuk polinomial apabila kita buat division. Okay, kita baca lagi. So when dividing polynomials, the quotient and remainder can be found by using long division. So apabila kita bahagikan polynomials, so kita boleh dapatkan quotient dan remainder dengan menggunakan pembahagian secara panjang ataupun long division, pembahagian panjang lah. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan pembahagian panjang? So kita tengok kepada long division. So apa itu long division? So kita lihat pada example terus. So divide, so instructionnya adalah divide 2x cubed plus 3x minus 6 by x plus 1. So secara jelas dan nyatanya bahawa kita tahu 2x squared plus 3x minus 6 ni merupakan dia punya px. So ni adalah dia punya px. Dan x plus 1 ini, so x plus 1 ini adalah divisor. So ini adalah divisornya. Okay. So ini adalah dx divisor. So dia suruh kita buat pembahagian panjang iaitu long division. So bagaimana kita nak buat long division? Yang pertama, kamu kena pastikan dahulu bahawa apabila kita nak lakukan long division, kita punya polinomial itu disusun dengan cantik, sama iaitu daripada kuasa tertinggi kepada kuasa yang terendah. So kita nampak kat sini koefisiennya tersusun daripada kuasa 2 and then kuasa 1 dan akhir sekali adalah constant. So tak perlu kita arrange. Tak perlu nak rearrange semula sebab dia memang dah tersusun dengan cantik. So sekarang ni kita akan lakukan long division. So long division kita boleh buat iaitu kita salin soalan terlebih dahulu iaitu 2x squared plus 3x minus 6. Okay. So ini adalah px. So kita akan bahagikan dengan dx iaitu divisor kita iaitu x plus 1. Okay. Semudah itu saja. So bagaimanakah untuk kita lakukan long division ini? So kita lihat betul-betul. Yang pertama, kita lihat pada permulaan koefisien dalam px kita iaitu 2x squared. So 2x squared kita bahagikan dengan kepalanya yang di luar iaitu x pada divisor. So 2x squared divide by x. So hasilnya kita akan dapat 2x. So bermaksud kita akan dapat quotient yang di atasnya adalah 2x. So x plus 1 akan didarabkan dengan 2x. So akan didarabkan dengan 2x. So hasilnya kita akan dapat x times 2x. Okay, operasi apabila kita lakukan pembahagian adalah tolak. So x darab 2x akan dapat 2x squared. And then 1 times 2x. So 1 times 2x akan dapat positive 2x. Okay, so selesai untuk yang pertama. So kita selesaikan dahulu yang mana kita boleh solvekan. So 2x squared minus 2x squared kita akan dapat 0. Okay, so and then 3x squared minus 2x kita akan dapat x. And then kita boleh turunkan negatif 6. Okay, so apabila turunkan negatif 6, so kita dah dapat satu expression yang baru iaitu x minus 6. So x minus 6 akan dibahagikan dengan x ini. So x divide by x. So kita akan dapat 1. So bermaksud saya akan darabkan dengan 1. So x plus 1 akan didarabkan dengan 1 iaitu positif 1. So x times 1 akan dapat x. 1 times 1 akan dapat 1. Okay. So operasinya adalah tolak. So operasinya adalah tolak. So 1 darab 1 akan dapat positif 1. Ini tolak. So x tolak x akan dapat 0. Dan negatif 6 tolak 1 akan dapat negatif 7. So macam saya mention tadi, yang di atas tadi, yang di atas ini hasil yang kita dapat ini adalah qx. Yang ini adalah dx, divisor.
Yang di bawah ini adalah Rx. Dan yang di dalam ini adalah polinomial kita iaitu Px. So jawapan kita perlu dituliskan sama ada bentuk yang pertama ini iaitu Px over dx sama dengan Qx tambah Rx bagi dx ataupun Px sama dengan dx times Qx tambah Rx. So jawapan kita perlu ditulis akan menjadi macam inilah. So Px sama dengan dx darabkan dengan Qx tambahkan dengan Rx. So antara D dengan Q ni kita darabkan. Okay. So kita akan dapat dx times Qx. So dx kita adalah x plus 1 darabkan dengan quotient kita iaitu 2x plus 1 and then tambahkan remainder kita iaitu negatif 7. Okay. So kita concludekan bahawa Px bersamaan dengan x plus 1 times with 2x plus 1 minus 7. Okay. So itulah bentuk terakhir bagi polinomial kita apabila kita lakukan long division. Okay. So kita proceed lagi kepada contoh yang seterusnya. Okay. So kita lihat. Divide 7 minus 6x squared plus 2x to the power of 4 by x squared plus 5. Bermaksud 7 minus 6x squared plus 2x4 ni adalah kita punya Px. Dan kita perlu bahagikan, dia kata dividekan dengan x squared plus 5. So x squared plus 5 ni adalah kita punya divisor. So ni adalah kita punya divisor. So dx. So kita buat long division. So apa yang saya pesan tadi, kalau kita nak buat long division, kita kena make sure kita punya Px itu tersusun daripada kuasa tertinggi kepada kuasa yang terendah. So nampak tak dia tak tersusun ni. So 7 di hadapan, and then yang terakhir adalah 2x kuasa 4. Sedangkan 2x kuasa 4 itu adalah kuasa tertinggi. So langkah pertama rearrange. So kita rearrange terlebih dahulu. So bila kita rearrange, Px kita bersamaan dengan 2x to the power of 4 minus 6x squared plus 7. Okay, kita dapat yang tu. And then dx kita adalah x squared plus 5. Okay. So sekarang ni kita akan lakukan pembahagian panjang iaitu long division. So apabila saya nak buat long division, okay, saya gunakan yang saya dah rearrange tadi iaitu 2x to the power of 4 minus 6x squared plus 7. Okay. So kita bahagikan dengan x kuasa 2 tambah 5. Okay, itu divisor dia. Okay, mudah saja. Langkah pertama, kita pastikan dahulu. So 2x to the power of 4 bahagikan dengan x squared. So kita kira di tepi. So 2x to the power of 4 divide by x squared. So kita akan potong, akan dapat kuasa 2 di atas. So kita akan dapat 2x to the power of 2. So bermaksud saya akan darabkan dengan 2x to the power of 2 pada kita punya long division. So darabkan dengan 2x to the power of 2. Jangan lupa operasi tolak dekat sini. So x squared darabkan dengan 2x squared, kita akan dapat 2x to the power of 4. And then 5 times 2x squared, kita akan dapat plus 10x squared. So 5 darab 2x kuasa 2 akan dapat 10x kuasa 2. Okay. So kita solvekan dulu. So 2x kuasa 4 tolakkan dengan 2x kuasa 4 dapat kosong. And then negatif 6x kuasa 2 tolakkan dengan 10x kuasa 2 akan dapat negatif 16x kuasa 2. And then kita boleh turunkan 7 ke bawah. So positif 7. Okay. And then so kita dah dapat expression baru di bawah ni. So kita nak teruskan lagi kita punya long division. So kita ambil lagi kepala dia iaitu negatif 6x squared bahagikan dengan x squared pula. So negatif 16x kuasa 2 bahagikan dengan x kuasa 2 sekali lagi.
So kita potongkan, so akan dapat negatif 16. Bermaksud pada quotient itu saya akan darabkan dengan negatif 16 x kuasa 2. So negatif 16 saja. So darabkan dengan negatif 16. So x kuasa 2 darab dengan negatif 16 akan dapat negatif 16x squared, and then negative 16 times 5 akan dapat negative 80. So kita akan dapat negative 80. Okay. So operasinya sentiasa tolak untuk pembahagian. So negative 16x squared minus negative 16x squared akan dapat 0. And then 7 minus negative 80 akan dapat 7 plus 80 akan dapat 87. Okay, so kita dah dapat kita punya QX di sini. Ini DX kita. Ini PX kita. Dan ini adalah RX kita. So, kita buat conclusion untuk jawapan akhir. So, PX bersamaan dengan so, saya tulis dulu general form dia supaya kamu biasa. So, QX akan darabkan dengan DX. Tambahkan dengan RX. So, masukkan saja. So, QX kita adalah 2x squared minus 16. Darabkan dengan divisor kita iaitu x squared plus 5. Darabkan dengan remainder kita iaitu positif 87. So, this is our final answer untuk long division. Okay.